قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ni ayat yang lepas ni. Tak. Jadi kita sebab panjang, jadi kita sambung balik. Jadi episod yang ketiga pula. Okey, jadi saya sambung balik yang ayat kursi tu. Jadi ayat kursi maksudnya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap hidup lagi kekal selama-lamanya, mentadbir sekalian makhluk yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Dia memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Tiadalah sesiapa yang dapat memberikan syafaat, yakni pertolongan di sisinya, melainkan dengan izinnya. Yang mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada kandungan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, yakni memberitahu kepada mereka. Luasnya kursi Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi ilmu dan kekuasaannya, meliputi langit dan bumi, dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara kedua-duanya, dan Dialah yang maha tinggi, yakni darjat kemuliaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Itu yang ayat 255. Jadi kita sampai ke mana baru ni? Kita sampai turunnya ayat kursi ini di langit, di Baitul Izzah, disambut oleh para malaikat utama dan turun ke dunia. Jadi semenjak daripada turunnya ayat kursi ini, para syaitan dan iblis dan para jin sudah gagal untuk sampai ke Lauh Mahfuz untuk melihat takdir-takdir manusia dan makhluk-makhluk di bumi semenjak turun daripada ayat tersebut. Dan mengikut para ulama, khasiat mengikut Syekh Abul Abbas Al-Bunni dalam kitab Asrarul Mufidah, pembaca ataupun membaca sebanyak 50 kali ditiup dalam air berisi hujan dan minum dapat mencerdaskan fikiran. Dapat mencerdaskan fikiran. Itu mengikut Abu Abbas, pengalaman dia. Jadi dia tulis dalam kitab Asrar Mufidah. Dan mengikut beliau lagi, baca 18 kali sehari, dibuka dada, berjiwa tauhid, mendapat hikmah dan dinaikkan darajat dan dihormati dalam masyarakat. 18 kali sehari. Kalau dibaca 170 kali, lepas tu buat satu garisan
dengan nafas, maka pergilah bertempur, berperang, jihad. Pergilah berjihad. Ada gitu. Tak? Maksudnya baca dah 170 kali, hembus. Tak? Pergilah berperang. Itu jihad fisabilillah. Jadi mengikut Syekh Kabir Muhyiddin Ibnu Arabi, baca 1000 kali sehari selama 40 hari dibukakan pandangan rohani. Tak? Pandangan rohani, bukan jasmani lah. Kita ada dua. Tak? Jasmani dan rohani. Itu boleh dirujuk dalam kitab Khawasul Quran. Menurut Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, baca sekali akan terhindar 1000 kesukaran dunia dan 1000 kesukaran ukhrawi. Imam Ja'far ni lagi besar dia baca sekali. Tak? Hilang kesukaran 1000 di dunia. Tak tahulah 1000 yang mana lah. Bini tak marah kot. Salah satu lah. Ni asyik kena marah je tak. Okey. Ulama Hindi, dia dengar daripada Abi Lubabah radhiyallahu anhu, baca 7 kali, mengambil sempena daripada 7 sujud anggota, dapat benteng Rasulullah. Tak? Dapat benteng Rasulullah. Benteng macam mana wallahu alam tak. Tapi dia cakap gitu. Tak? Kalau benteng Rasulullah ni, tak? Kalau dalam peperangan, 2 orang ni tak lepas, Abu Bakar dengan Umar. Tu benteng dia. Benteng Rasulullah dalam peperangan, mengikut sirah lah yang kita belajar lah. Tapi di sudut hati Abu Bakar As-Siddiq cakap apa? Aku kalau Rasulullah berperang, ngeri dia cakap lah. Asyik masuk je lah. Kita asyik tahan je lah. Dia dengan Umar asyik tahan je lah. Rasulullah asyik attack. Kalau main bola tu 90 minit tu duk attack je lah. Dapat gol tak dapat gol nombor 2 lah. Duk attack. Tertekan musuh lah. Sampai orang dalam 5 minit tu rasa 50 minit. Gitu. Jadi ngeri yang berperang dengan Rasulullah lah. Ngeri di sebalik yang sahabat, dan ngeri untuk pihak lawan. Dia gitu. Dalam sirah yang kita baca lah. Rasulullah gitu lah. Abdurrahman Al-Auf radhiyallahu anhu, kalau dia nak pergi niaga, dia akan hembus 4 kali di 4 penjuru. Rumah dia akan hembus. Dia nak pergi berniaga ke Syam ke Mekah ke mana-mana ke. Dia akan hembus 4 kali 4 penjuru. 4 penjuru rumah dia. Lepas tu dia balik, dia hembus lagi. 4 penjuru rumah dia baru dia masuk. Tu Abdurrahman Al-Auf. Dan banyak lagi, termasuk mengelakkan wanita diganggu. Ini pernah diceritakan oleh pelajar Malaysia. Pelajar Malaysia berada di UK. Jadi pelajar Malaysia ni, dia habis kuliah lebih kurang pukul 10 malam lah. Nak pergi ke apartmen dia ni, ada satu lorong yang agak sunyi lah. Dia pakai budak. Dia pakai budak. Lepas tu, dalam perjalanan dia nak balik tu, didapati ada seorang menunggu. Duduk sandar. Duduk nunggu di dinding, di wall lah. Wall jalan. Pada waktu tu dia tengok toilet tak ada orang. Memang tak ada orang. Sunyi. Lepas tu dia baca ayat kursi. Dia baca ayat kursi, dia jalan. Dia tabahkan hati jalan. Orang tu buat tak tahu. Termenung gitu. Lepas tu selamat dia. Apabila dia bangun subuh, solat subuh, buka TV, berlaku Kisrogo. Pukul 10.45. Di tempat yang dia lalu 10.30. Jadi 10.45 berlaku Kisrogo. Melibatkan pelajar Korea. Jadi dalam
televisyen itu meminta sesiapa yang boleh membantu siasatan, sila tampil. Jadi ramai yang kena tangkap. Di waktu yang 10.45 yang berada sekitar 10.45 tu ditangkap. Buat kawat cap. Jadi perempuan ni mengesahkan. Orang ni memang yang dia lalu pada waktu itu. Pada waktu itu. Dan pengesahan dia menyebabkan betul lah pengesahan daripada mangsa rogo. Jadi dia kira saksi. Jadi apabila kesempatan yang ada tu, dia minta pihak polis saya nak bertemu sekejap dengan perogo. Jadi dapatlah bertemu special sebab dia jadi saksi dapat bertemu. Dia tanya, kenapa awakkah yang merogoh? Ya, dia yang merogoh gadis Korea. Jadi dia tanya, kenapa waktu saya lalu kamu tidak mengusik saya? Dia cakap, macam mana saya nak mengusik? Awak 3 orang. 3 orang dia cakap. Kiri kanan tu bodybuilders yang berjalan dengan awak. Takkan saya nak usik awak. Ini dia cerita ayat kursi tu. Ayat kursi itu sendiri boleh mengelakkan gangguan-gangguan. Jadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat kursi ni banyaklah. Kalau kita tengok ada 99 lebih kurang dalam semua hadis riwayat daripada Imam Tirmizi, Abu Daud dan seumpama dengannya. Jadi mengikut riwayat Muslim dan Ahmad dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai 1 lidah, 2 bibir yang senantiasa mensucikan Al-Malik di sisi tiang Arash. Tiang Arash ini ada berapa? Ada 8. Dia ada 8 malaikat yang tahan tiang Arash ni. Jadi yang menyucikan, yang selalu berzikir di tiang Arash ini adalah ayat-ayat kursi. Imam Ahmad dari Abu Dza Jundub bin Janadah bertanya pada Rasulullah, ayat apakah yang teragung yang telah diturunkan kepadamu? Baginda menjawab, ayat kursi. Tiada ilah, yakni tiada Tuhan melainkan Ia, hanya Dia yang maha hidup lagi terus menerus menguruskan makhluknya. Jadi dan banyak lagi cerita-cerita termasuk yang kita cerita pasal semalam yang Abu Hurairah jaga kurma datang gitu. Jadi itu dulu untuk ayat kursi. Kita habis dulu untuk itu. Dan kita akan sambung kepada ayat seterusnya.